Okay, wa alla ta'lu 'ala Allah. Janganlah kamu sombong kepada Allah. Betul tak? Betul tak? Gimana? Betul tak? Kepada dah ni, anda ni kepada dah ni. Ha? Maksud anda terhadap. La. Tu bahawa, la tu jangan. Betul tak? Tengok terjemahan tu, betul tak terjemahan? Betul tak ni? Cuba baca kaedah, terjemahan dia kaedah. Cuba baca terjemahan dia. Ayat 19. Ayat 19. Dan janganlah kamu berlaku sombong, takabur terhadap Allah. Jadi sombong ni mana dia tidak mahu melihat kepada bukti. Sombong. Tak ada sombong ni tidak mahu cakno tulisan. Sombong. Tidak mahu mengikuti, tak mahu cakno, nak menyalahi, tak usah ikut. Sombong. Tak kira segala satu yang menyalahi maksud tunduk, sombong. Tunduk ni mana kita mengaji dia. Tak usah ngaji dia pun sombong juga. Tak usah ambil tahu. Lepas tu menyalahi, sombong juga. Dah tulisan kata lagu ni tak usah ikut, nak ikut hak cara dia, sombong juga. Jadi sombong ni, hak ni yang dimasukkan tidak cuba syurga ni. Sombong kepada wahyu. Kalau sombong kepada manusia, dia bukan masuk hadis tu. Tidak cuba syurga ni. Sombong kepada wahyu, sombong kepada manusia ni tak kekal neraka. Dia kata tak cium bau syurga. Tak cium bau syurga ni makna tak masuk syurga lah. Betul tak? Jadi sombong berkaitan dengan luas sebab bukan sombong manusia. Manusia ni mana kata sombong manusia ni dia bukan akidah. Masuk neraka dulu. Tapi tu juga. Tapi sombong yang tak cium bau syurga yang kita dengar tu, biasa ustaz baca kan. Itu pun hadis kan. Siapa yang ada sombong walau sesarah tak akan cium bau syurga. Dengar tak ada tu? Biasa kan? Itu merujuk pada sombong kepada wahyu. Kita tengok mana tak kira orang tak ngaji orang neraka. Kita tak kira orang tak ngaji neraka, berat ustaz sekerah tu. Betul tak? Nanti jangan tu lagi. Kita buat apa tu penilaian secara jujur dan sedar. Kita dulu tak ngaji. Bayar kita sifat kita tak sengaja sampai sekarang tak ngaji lagi. Kita nampak tak apa yang kita nampak sekarang ni? Kita duduk mana sekarang ni? Kalau kita duduk lalat pasal ngaji Quran, kita cara hidup kita macam dulu. Kamu faham tak barang tak betul ni kepada dia? Barang syirik ni kepada dia. Boleh faham tak sama sekarang ni? Standard sekarang, boleh duduk tak duduk standard sekarang ni? Tak boleh. Tak nampak tak? Barang syirik duduk lagu tu, barang momoh duduk lagu tu, barang kau nampak dosa tu. Gitu duduk kita. Sedap tipu, kita berlaku serupa sama standard. Duduk gelap. Kita mengajar, tak ada mengaji kita. Sesama gelap. Unjuk aja tak lain aja kita. Aja tak. Tapi makna bila kita mengaji ya, barang betul. Berlaku lah. Hak yang nak ngaji lagi. Kita ngaji. Macam mana kita? Mana aku tahu dah kalau aku pop gini, dia akan berlaku. Hak yang kita telur, tak lari. Hak dia tak lari lagi. Dah satu. Biasa lagu tu. Konsep gitu konsep. Nabi kita juga. Nabi ya. Sebelum baca wahyu Allah tu, Al-Amin. Bila Nabi baca kalau Allah tak berlaku ada banding. Gelar macam angkat Nabi, gelar macam-macam. Nabi ni orang baik. Tapi bila baca kalau Allah, jadi kita kena bersedia lah. Kalau Allah ni bersedia lah. Dia ada musuh orang kalau Allah ni setan musuh dia. Jadi kalau orang-orang yang dia jenis macam lama dah setan duduk dengan dia, payah sikit. Tapi kita tak nafikan boleh jadi berubah. Jadi kita jangan lebih-lebih lah. Kita sekadar beritahu, jangan kata-kata supaya biar dia balik ke sini. Kalau kita pun kena masuk setan juga kan, sama-sama dalam neraka kita. Jadi kita bila duduk belah wahyu, kita duduk cara wahyu lah. Jangan pula ujuk kata-kata
Kan? Hina menghina, kita mendoakan lah, mudah-mudahan Allah beri petunjuk ke dia. Sebab ana takut benar satu kata-kata ulama buat kajian ayat ni tuju kepada ana lah kita ni. Peringatan kepada orang yang mengajar. Kadang-kadang Allah tolong agama dia dengan ahli neraka. Kadang-kadang Allah tolong agama dia dengan ahli neraka. Macam mana? Allah tolong agama dia melalui orang yang mati masuk neraka, tapi dia menang agama. Faham tu? Cerita dia ialah cerita orang yang diperang, kan, lawan orang yang melawan Nabi, tapi orang puji belaka ahli syurga dia, Nabi kata ahli neraka. Nabi kata ahli neraka. Nabi suruh, sama ada Nabi ada berbagai bentuk hadis, tapi mana dia bila tengok rupa-rupanya dia ada ambil barang pasal perang ni dulu, saudara. Tapi dia ni duduk dalam zon tolong agama Allah. Atau bila benda gitu. Jadi sampai kita ni ajar barang betul, kita pun betul juga lah kadang-kadang. Takut gitu. Ha? Dalam konteks kita, dalam konteks bukan makna dalam konteks kita sebagai kita mengajar ni, makna bukan dalam konteks al-barang. Dalam konteks apa-apa pun, sembahyang kena jaga, mayang tepat waktu, kan? Mana benda-benda yang syariat suruh jaga boleh lah. Jadi kita jangan tersedak tentang kita ni ajar tadi wahyu, tak jaga cara mana takkan Tuhan masuk ke neraka, kita penjual rendah. Kalau kita menyalahi masuk neraka juga. Tapi mana kerana kita orang faham banyak. Mana kita kena beringat. Ini nasihat buat diri sendiri. Aku agama ni dia jadi macam bagi kena belaka. Tak apa, kita kena beringat. Semasa hidup kita boleh bagi. Mana benda-benda lagu ni, betul tak bila duduk dalam zon betul ni kita takkan rasa selesa. Setiap benda kita duk mikir. Kita cakap ada lah benda-benda yang kadang-kadang anda nak baiki banyak benda lagi. Anda rasa anda tak kemah lagi. Banyak benda lagi. Anda rasa anda kena betul lah. Kita masing-masing. Masing-masing kita. Jadi kena beringat. Jadi bila kita kata kita ajar tajuk wahyu ni, kita tidak mendamik dada. Kita ni manusia biasa yang banyak silap, banyak nak baiki. Sebab kita mengaji wahyu, takut kita. Kita tak mendamik dada kita dengan orang benar ada. Kita manusia biasa yang penuh silap. Kita nak baiki. Terus buat selama-lama dalam kesilapan, kita hidup lagi. Dalam silap tu kita nak bagi, nak cara balik, nak tengok balik. Terus lah kita keadaan baiki sebelum kembali ke rahmatullah. Kaedah pun tahu kita macam mana dulu. Cuma kaedah dia faham. Kita nak duduk dalam benar, dia pun nak duduk dalam benar. Barangkali dalam mengaji kita ni kita ada tahulah dak mana benda tu, kita nak kata benda tu. Kita tak pernah lupa pada barang-barang yang kita mungkin kita buat silap, kita nak baiki belaka. Sebab kita duduk dua alam kan, alam jahil, alam tahu. Jadi macam mana kita nak lupa masa alam jahil kita? Banyak benda perkara kita buat tak kena. Lain dah lah kita tahu dah. Jadi kita tahu dah barang ni salah contoh. Kita nak baiki ya. Salah satu benda nak kita nak baiki ni, pengajian kita ni pastikan menepati wahyu. Tak. Kalau dulu menyalahi, sekarang kena menepati. Salah satu benda. Dulu kita menyalahi tak. Sekarang kita kena menepati. Apa benda pun dulu menyalahi, sekarang kena menepati. Apa benda pun. Lepas tu dia kata, tengok,
Tersalah ayat 19. Inni atikum bisultanin mubin. Sungguhnya aku datang kepada kamu dengan alasan yang atau bukti yang nyata. Nabi Musa lah. So tahu Nabi Musa dia cakap tak ada bukti. Ini ikut dia juga. Tapi nak kata metod agama ni terjaga, iaitu bukti. Tu apa boleh buat? Kan? Atau Nabi tak buat bukti, aku Nabi kena ikut. Tak ikut azab boleh. Tapi Tuhan jaga metod. Allah boleh kata saya Tuhan. Mu terima, tak terima sudah. Tak mati masuk neraka. Boleh. Tapi Tuhan, dia kata dia Tuhan. Setiap dakwaan dalam Quran ni, setiap dakwah Allah datangkan bukti. Allah. Kalau dia tak datangkan bukti, hak dia. Tapi Tuhan ajar metod supaya kita faham. So, setiap surah ada dakwah. Mesti ada dalil. Kalau surah Fatihah kan dakwah saja. Mana kalau contoh surah Baqarah kan, surah Baqarah dakwah surah. Ayat 20, contoh ayat 21 contoh dia dalam surah Baqarah ada 3 dakwah. Dan setiap dakwah mesti ada dalil. Allah berhak mendakwa. Allah berhak tak bagi dalil. Tapi Tuhan tak buat lagu tu. Tuhan buat dalil supaya nak ajar metod agama lagu ni. Nabi pun boleh datang dakwah tak boleh dalil. Tak beriman masuk neraka. Tak masuk neraka. Betul lain tak? Pasti. Nabi beriman, beriman. Beriman sudah. Mati masuk neraka. Boleh. Tapi tak. Tetap jaga metod agama. Bisultan ini. Nampak? Metod. Tuhan ajar metod agama tu lagu tu. Boleh. Haknya berhak tanpa dalil ni Allah Nabi. Kita kalau Allah Nabi bawa dalil, kita yang bukan Allah Nabi lagi lah metod tu. Cara beragama kita lagu tu. Bukan cara lain. Hak lain tu contoh orang bukan Islam kata Buddha tu wakil Tuhan. Percaya ke tak percaya sudah. Begitu. Dalil tak ada, tapi kena percaya. Itu metod agama lain. Siapa-siapa tak percaya Nabi Isa tu Tuhan masuk neraka. Gitu. Dalil tak ada. Tak percaya sudah. Ada beza. Islam tak. Islam setiap dakwah dalil. Allah datangkan dalil. Dia tak faham metod. Dia tak balik kepada asas. Agama kita malah betul. Atu dia kata dah. Faham tak? Tuhan dia bagi Quran ni dia ajar metod. Metod ni metod Quran. Kalau metod lagu ni bukan metod agama kita. Metod. Lepas tu kita tak. Setiap kali kita nak beli barang, kita akan tanya benda-benda hak yang berurusan dengan ni. Barang ni barang ori ke? Yang betul tak? Tanya, geran ada ke? Setiap benda barang berharga ni kan mesti ada bukti. Agama ni barang paling berharga. Kalau betul dia bernilai mesti ada bukti. Tak ada bukti tu barang tipu lah. Tu masalahnya. Orang kalau tak tosir orang balik kepada hujah dalil ni kan, dia tak faham maksud agama dia. Dia tak faham. Dia tak faham agama ni. Dia tak erti. Beragama tapi tak faham metode agama dia. Macam mana orang lagu ni nak jaga agama? Waktu jadi bunuh habis kita. Waktu sebenarnya kita tengok orang-orang yang sesat ni kan, tak boleh salahkan dia. Masyarakat kita tu dia dalam bentuk memang boleh macam tak ada kukuh, rapuh. Sebab apa? Semua boleh dakwah tanpa dalil. Bila semua boleh dakwah tanpa dalil, kita tak kenal ustaz betul tak betul. Kan? Kalau semua boleh dakwah tanpa dalil, keluarlah Hasan anak Harimau. Keluarlah Arkam, keluarlah Syiah, keluarlah apa lagi? Apa tu hak yang Ahmad Laksmana. Jadi kan,
Amat dia apa tu dia buat hakikat insan, bukan hakikat insan. Dia panggil Laksamana. Dengar tak? Dengar hak. Dengar nama Islam Laksamana tu. Ahmad Laksamana. Dengar. Dia lama dah ingat mati dah hidup lagi. Dia ni diploma ya. Pertanian. Tu Haji Rahim dia pertanian. Dia kata diploma ni. Lah ni cek dalam Facebook doktor, profesor doktor. Kalau dia anugerah dapat PhD daripada Anwar ada orang lagu ni memang dia kerja title. Kita tengok orang lagu ni penyakit dia serupa. Dia memang ada kerja pengaruh. Dia suka dengan gelar-gelaran ni. Bukan semua orang. Ada orang gelaran betul. Tak salah. Jangan salah faham pula. Jangan kita pukul rata. Kalau orang ni memang layak dapat gelaran tu, tak dapat masalah dia ni. Gelaran dia mana-mana tahu. Ajar orang tipu. Kalau ajar orang betul, tak marah kita biarlah Profesor Wadia pun. Tapi ajar orang betul macam Profesor Wadia Dr. Basir Ibrahim. Tapi dia ajar orang betul. Bukan nak marah Profesor Wadia dia. Asal barang betul tak apalah. Ini masalahnya Profesor Wadia ajar orang tipu. Bila orang tipu, kita Profesor Wadia tu. Betul tak? Betul tak? Contoh tak? Profesor Wadia ajar orang tipu. Kita pesan, macam mana dapat Profesor? Contoh tak? Tapi kalau dia Profesor Wadia ajar orang betul, kita tak petikai kan? Hak buku apa tu? Buku Khurafat Alam Melayu kan? Profesor Wadia Dr. Basir Ibrahim. Dengan tu. Tak ada sekabut kita rasa cemburu dengan kita orang layak dia dapat. Dia waktu dia pula jenis orang aja betul. Buku-buku dia tu banyak. Betul kita jual. Mana cara itu dia perlukan. Metod dia betul. Kena. Tapi kena cok juga. Metod betul tulisan. Kena. Tak kira lah. Dia maksudnya orang ni tak bagi masyarakat ni lari ke metod ni. Itu je sebenarnya, bukan masalah isu Wahabi sangat. Kalau isu Wahabi sangat mesti orang tertentu ni semua kena Wahabi belaka dan dia dah ni. Kita kena buat kaji. Kita kena kaji. Bukan masalah Wahabi tak Wahabi, masalah metodologi pengajian. Apa tak? Metod. Tahu kita tak tahu kepada Wahabi. Tak tahu tak apa. Tak payah tahu lah. Tak payah tahu lah. Tak payah tahu. Dia sebenarnya Islam Wahabi dia daripada Syiah. Orang Syiah mula nak isu Wahabi ni. Jadi kalau orang yang tak betul nak angkat isu Wahabi ni, tak payah kita ambil tahu lah. Kecuali kalau Wahabi ni orang Sunnah angkat. Orang Syiah yang mula mempelopori Islam Wahabi. Orang Syiah mula-mula. Syiah ni macam mana? Kenapa dia adil sangat? Orang ni dia yang mula angkat Islam Wahabi. Lepas tu diikuti orang Sunnah. Syiah ni metod dia tulisan ke tak? Bukti ke tak? Tak ada. Tak ada metod bukti. Jadi dia anti sangat orang metod bukti ni. Kita bahas Syiah, dia bahas dia sangat. Sebab orang yang menggunakan hujah kalamullah, kalam Nabi, kalam sahabat Nabi ni dia benci oleh Syiah. Kecuali kalau benda ni, kalau ajaran sesat ni contoh, yang pelopori, yang mula angkat ni orang Sunnah angkat. Macam Syiah orang Sunnah angkat. Hasan Arimah orang Sunnah angkat. Tak apa, isu ni kita boleh ambil. Tapi kalau orang Syiah angkat isu ni dulu, yang memuar-warkan dulu, kita faham dah. Tak ada tu dia nak tengok Wahabi tu dia kata. Oh gitu ya. Oh makna dia kalau taksir tu Wahabi lah. Taksir tu Wahabi lah. Mana Rasulullah Wahabi lah. Hak barang-barang antik ni baru je ada je. Saudara. Oh tak payahlah. Tak payah tahu. Kita nak koyakkan dia. Maka kata benda baik. Kita nak koyak balik kat dia tu macam mana? Kalau kita buat tu kadang-kadang Kata gini, Nabi tak buat. Tak. Dia tak Wahabi juga. kita jangan ajar balah. Masa agama ni kalau kita rasa kita boleh terang. Kalau dia sengat.
Balas jangan sekali. Kita rasa kita sedap terang. Kalau dia nak balas kita senang sudah. Satu dalam kotak dia ada ayat lepas ni. Kata budak panas lima yang Malah tak apa biarlah. Kita jangan dia duduk belah setan. Jangan kita duduk belah setan juga. Tengok cara nombor saja ni. Wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumuni. Memang dalam konteks zahir ni nampak macam orang yang nak ikut benda ni macam lemah je. Orang yang nak duduk belah salah macam gagah je. Sebenarnya dalam konteks gagah tu macam hak yang belah sana duduk je. Tapi kan, kalau kamu tak usah ikut kita, biarkanlah kita lah. Itu cara dekat dah. Jangan kita paksa. Kita beritahu sudah. Kita tak usah nak ikut Allah, Nabi, sahabat Nabi. Kan? Wa illam tu'minuni, kalau kamu tak usah ikut cara kita, fa'taziluni. Tahu dia? Mu belah mu, kita belah kita. Kita sampai dah. Lepas tu mu tak usah ikut cara kita. Mu belah mu, kita belah kita. Lepas tu fada'a rabbahu, doa Tuhan. Tu cara wahyu. Kalau kita balas juga kan, dia kata kita bodoh, kita kata dia bodoh, mana belah setan agak duduk belah setan. Tak syurga kita belah sana juga. Masuk neraka gitu. Sebab mana tebing. Ada satu lagi istilah tebing, taki. Apa dah taki? Ha? TAKIR. Apa dah taki? Apa dah taki? Ada orang tahu, ada kawan kita dia kena jangan ada taki. Ada tu taki tu gapo? Ha? Banyak dia nak Dia buat keluar dia kata taki dia kena ustaz. Taki dia kena ustaz, dia keluar pedang. Hak dia taki. Dia keluar parah. Ha ni taki ustaz. Oh taki dia lawan. Dia nak kata budak kita Ustaz dia kata budak kita bersenang ada. Bersenang je lah. Dia cakap metode wahyu. Jangan sombong ni kalau Allah kata ni, kalau Nabi kata ni bukti. Duk sama kita bukti. Kan? Kita tak silam minta dibulah daripada kan. Mana biasanya orang kita tak baru lek dia baru lebih lek kita. Antar jumul. Nak rejam kita. Wa illam tu'minu li fa'taziluni. Wa illam tu'minu li fa'taziluni. Jika kamu tak usah ikut kita, tak apa. Biar kita ikut cara kita. Kita hanya beritahu sebagaimana yang Allah suruh beritahu, lepas kita. Tidak kata. Buat kita juga. Jangan duk pasal kita ikut mu. Gitu. Atau kita jangan terprovokasi. Biarlah. Fada'a rabbahu, doa pada Tuhan. Kan dia ni, ya Allah Tuhanku, saudaraku ni tak sedengar mana. Dia kena faham oleh orang benar ni duk belah macam zahir lemah. Tak lemah. Tapi nak kata macam lemah, tak lemah pun. Macam lemah hai gaya, tak lemah pun. Mana mengalah. Mengalah kau nak kalah. Sebab ada orang manahkan. Ada orang manahkan masalahnya. Lepas tu kita
target ni lah, gini lah, target gini lah. Biar Quran duduk kita. Ngapa Quran, ngapa mana duduk kita. Apa dia kata jawab ke Quran. Nah. Dia terima, tak ada silap. Mana selama mana kita jawab pakai petok Quran selama tu. Kita lepas. Baca Quran sudah, baca petok Quran. Cara Quran. Gini. Setiap dia bagi jawapan baca Quran. Quran. Jadi, tak ada lah hak setannya, hak Quran belakang. Tak faham tak? Jadi bila kita pakai kataan kita, cara kita, kan, boleh jadi cara setan, boleh jadi cara wahyu. Jadi sebenarnya kita mengaji Quran, memahami Quran, dia jawab cara Quran belakang. Lepas tu dia nak terima, tak ada sudah. Pahala lah pak kita sopok, pak kita Quran. Munak-munak ambil kita sambil kita sebenarnya kita nak Quran. Kalau anda punya konsep, munak-munak ambil kita sebenarnya kita nak Quran. Kalau tak apa, tapi Quran. Kalau dengan menempati Quran, lebih baik pada menang lawan Quran. Dia anak-anak tahu dilema. Kita mengajar pun susah. Orang mengaji kita tahu bila duduk dalam masyarakat macam-macam susah. Cabaran. Kita mengajar pun tahu cabaran. Orang mengaji dan juga lagi berat. Macam kita berat juga pada orang direct. Tapi kalau orang-orang lain lama dah kena macam tu. Nak jiwa gentar kan? Taubat mengelabut tu cara. Di sebalik cabaran ada keselamatan. Cabaran tak betul ni cabaran tu. Asal susah lah nak betul. Kita tahu dah, nampak dah. Hak usah kata tapi masyarakat kalah. Yang gini A, B, C. A kita memang boleh buat cara lagu ni, tak kira nak kata apa. B Allah Ustaz, kita payahlah. Tahu dah hak betul hak ni. C lawan. C ni jenis lawan kebenaran. Kita walaupun kita tak boleh A, tapi jangan C keseluruhannya. B tu boleh kira lagi, kalau boleh usaha ke A lah. Tapi kalau tak ngaji langsung C lagi berat. Tak ada harapan ke syurga sebab dia lawan Nabi. Lawan sahabat. Anda tak boleh tolong. Kadang-kadang hak mengaji kita pun tak boleh tolong. Kita hanya sekadar beritahu. Nak terima, tak terima sebenarnya. Kita kemampuan kita cakap tu. Kita baca Quran kata kita nak lurus. Bukan neraca ramah tak ramah. Jangan. Bukan neraca. Bila kita hak ramai ada habis sikit ada tak kira. Ada kawasan ramai, ada kawasan sikit, ada kawasan seorang. Dan kita tak pernah terkesan dengan ramai sikit. Kalau gitu nak nyalik kita balik. Walaupun sikit kan. Walaupun sikit, walaupun seorang, contoh tak? Walaupun 3 orang. Orang yang telus dengan wahyu ni, juta ni lah dia. Hak jenis telus ni, juta ni lah dia. Hak yang tak sale ni, tak ada harga seberapa. Jadi kita jangan fikir hak tak sale. Anak juta ni lah dia. Dia kemah tu tak, orang tu gitu. Kemah, juta ni lah dia. Belian. So apa orang telus ni memang tak ramai, tapi juta ni lah dia daripada orang taksir ni. Orang taksir ni Tuhan tak dapat ni lah, Tuhan tak bagi. Kalau Tuhan ni lah, Tuhan bagi. Jadi kita jangan cara hak taksir tu, tapi kita harap juga kan. Cuma janganlah kerana hak taksir tu kita 3 anak. Sebab anak ni bila mahal duk cara hak dosi. Kalau gitu, kadang-kadang kita sebagai untuk guru maksud mengajar tu penting juga. Duk kira orang tak mari. Hak mari nak mengaji tak kita duk bebel pun tak ajar. Kita nak lagu tu ke? Tak saya lagu tu kita tak saya. Bagus tak? Anak tu oh juta ni lah ni. Orang tak ramai mana kita nampak. Kita nampak ni lah juta. Bilion. Kalau boleh bawa beli harga dia. Bukan senang nak jadi jumpa. Sebab Tuhan pilih dah. Macam contoh malam kita pergi negara-negara Yahudi, negara-negara Islam lah. Dan bila pada orang yang nak mencari kebenaran ni,
Tuhan bagi Tuhan pilih atau Tuhan pilih ni. Dia tengok-tengok, oh, hari saya pilih sana. Masuk Islam selalu. Mana orang bukan Islam yang cakna kebenaran, Allah bagi hidayah kepada Islam. Orang Islam yang tak peduli wahyu dia, Allah buat dia murtad sebelum mati. Pilihan Tuhan. Allah pilih. Tak kita nak kualiti bukan kuantiti dah. Kualiti dia. Nabi SAW Nabi betul kata. Kata jangan tu bimbang. Kalau kelana mati, betul orang kata. Oh, betul. Orang kena hujah. Orang ni kena hujah kelah. Oh, tengok ni, orang tak ngaji mana, ni kelah mati. Betul kan tengok. Orang tahu mana ngaji dia. Orang kena hujah. Dia tutup, dia kata kelah. Dia yang tutup. Dia dengar apa tu, tuduhan tu, satu tuduhan yang dia pun dengar orang pihak ketiga. Lepas tu kelas dia tutup. Lepas tu dia guna hujah orang. Ustaz ni, kelas dia kena tutup. Diperintahkan tutup. Bunyi macam sesat tak, diperintahkan tutup. Orang yang tak selidik, percaya. Hanya 3 tahun baru tahu, baru sedar. Tak pernah nak tahu. Hanya dah tutup-tutup lah. Sampai yang nak mengaji tu, jadi tak boleh mengaji, mak meninggal dia. Tak banyak. Siang kat dia. Dia kata, Allah Ustaz, bila pindah dia tak lagi dah kita. Lepas tu dia nak ngaji pula mati. Bayangkan. Hak yang tutup tu lah ke mana nak tangguh dosa dia. Awal dia nanya dia. Tak tutup, jadi kena tutup cerita lain. Kena tutup lewat apa dah, tapi tak tutup lah. Mudah-mudahan kita kena bertahan lah. Jangan kita tahan hak ngaji pula tak. Kita segini je. Kalau kita tak boleh nak, jangan terlalu semangat lebih, sederhana. Kalau rasa apa tu, kadang-kadang kita bina kuatan dengan ilmu. Kalau nak cerita begini, kaedah orang kita cara kita nak mengaji. Bila dapat satu kita sampai, orang tu sendiri mengaji pula. Nak kata tak ada kita. Kita mengaji, lepas tu bila kita ada ilmu sikit sampai, orang tak terima, mengaji pula kita. Sampai jumpa Tuhan. Kalau tak ada nak kata ke orang, tak ada. Kita kerja kita, hak betul kita nak sampai, hak tak betul kita nak jauhi. Kita kesian kalau tak beritahu nanya pula. Mu terima, tak terima sudah. Otak kita nak mengaji ya. Tak ada nak kata ke orang. Kalau orang tak terima, kita berdoakan satu hari ini mudah-mudahan dia bipok gitu. Anda suka cara begitu. Correct. Bagi tak apa. Jadi kerja kita sampai orang terima, tak terima semua. Rumit semua rumit. Kena faham oleh setiap cabaran, di sebalik cabaran ada keselamatan. Tuhan inilah. Mana dia ni hidup cabar semua lah. Ampun dosa dia. Cabar semua. Nak duduk wahyu, cabar semua. Hak ni saja, duduk saja. Sedar ya. Taklah duduk belah ramai-ramai. Duduk belah orang suka belakang, orang angkat belakang, sukalah. Tapi bila mati, payah pula. Lepas tu dia sebalik zon selesa ni, ada bahaya kat situ. Kan? Keadaan yang tenang, tak susah, jangan disangka tiada buaya. Buaya tak? Adab zaman nanti. Lepas tu kadang-kadang kita ni, susah lah Ustaz dia. Tak sekarang ni, kita bukan nak kena susah tak. Hak kita ikut ni, kita kena pastikan menepati wahyu ke tak, menepati Quran ke tak. Kita ngaji lah siapa-siapa pun. Ha? Lepas tu kita jangan ngaji tu guru ngaji belakang tengok mana yang mana pati tu lah. Kalau tak mana jangan ikut. Anda tak ajar ikut kita pada kita lah gitu. Konsep kita sama. Sesama ngaji semua gitu. Sampai dia memahami. Bila dia tak terikat lagu tu baru dia tahu, baru dia nampak. Kalau dia selama terikat tak okey. Dia tak tahu betul masalah mana. Dia takut sangat jauh dengan orang. Duk gitu, waktu kita tak boleh nak keluar ke kampung. Selama tu lah kita tak jumpa betul. Duk okey tok guru tok. Tapi tak jelas. Anda lagu tu juga. Sampai ada berani keluar baru kita nampak jelas. Hak ni sebenarnya. Patutlah orang tak boleh dengar punya. Kita dah sampai ke Indonesia, balik Indonesia, tak jumpa cari mana betul. Dalah jumpa kat Kelantan juga. Kalau cerita ni.
Orang lain serupa kok. Akan jadi macam kita kok. Takut orang kata Wahabi takut. Tak ngaji. Nak ngaji metod lama, metod tak betul. Kita duduk tak betul tu, dia rasa was-was dengan metod tu. Kita rasa macam tak betul je. Bertengok cara guna-guna tu, makin mengarut tengok. Kalau kita nak buat Indonesia makin berat. Sebab dia lama dah metod dia tok duk puja tok guru ni. Biasa ni baru-baru nak mari semula. Dulu dah betul dah sikit. Indonesia ni lama dah dalam metod agak tok guru. Metod sana berat lah. Setiap bodoh-bodoh tu ada kubur. Lepas tu kubur ni Allah. Jadi macam-macam. Ha? Oh, memang Hindu dah kena tengok. Tu masa tu kita fikir betul ke ni? Ada seorang lain pun tak? Ada. Semua kita tak nampak satu. Ada sama ke Malaysia ada 2 metod juga. Tapi banyak ke situ. Gitu. Tapi tengok mengajar hebat, guru hebat. Kita jadi kat Kediri. Mana kadang-kadang metod hebat tapi metod mengajar tu hebat, metod ni kita nampak biasa. Ni telah bulat-bulat tu guru dia. Oh payah. Indonesia ni payah. Berapa jam? Rasa tak? 2 minit lagi. Okay, kita tutup dengan makna bila kita dalam kesusahan, masa itulah kita kena faham doa makbul. Kita nak doa makbul doa makbul memanglah pada 5 keadaan. Tapi bila keadaan kita dalam keadaan cabaran, makbul juga doa. Wasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbi. Minta ampun. Minta doa, minta ampun. Istighfar tu doa minta apa? Minta ampun ke Tuhan. Kita nak Allah ampun dosa kita. Waktu mencabarlah maha minta ampun. Waktu kita dalam keadaan diuji cabaran, sabar. Barang tipu ni tak kekal lama. Satu hari dia akan muncul. Kerana barang tipu ni segala sesuatu yang menyalahi 3 serangkaian. Kalau Allah, kalau Nabi, kalau sahabat Nabi. Mana barang tipu ni satu masa dah akan muncul. Siapa je lah. Dia akan terselah. Barang tipu tak kekal lama. Lepas tu janji Allah benar. Barang tipu tak kekal lama. Sabar. Barang tipu tak kekal lama. Janji Allah benar. Lepas tu masa ni guna untuk minta apa kepada Allah atas dosa kau. Baik. Kita nak Tuhan ampun dosa kita. Nak sangat. Waktu ni sebab kita nak tinggal hak batin, nak ambil hak baik. Dan nak tinggal hak batin, nak ambil hak baik ni berlaku cabaran. Cabaran ni doa apa? Kalau orang selawana dia tidak bau mana Allah Nabi tahu pada orang yang bertaubat dia alamat dia mengaji. Mengaji tu mengaji barang-barang memang ada autoriti. Kalam Allah ada autoriti. Lepas tu bila kita ngaji kalam Allah ni, percayalah. Lepas ni ngaji ke apa pun, dia takkan menyalahi ni. Hadis takkan menyalahi ni. Kalau menyalahi hadis palsu. Sahabat Nabi takkan menyalahi ni. Hak ni dia punya gambaran agama tu guna. Bila menyalahi barang tipu. Lepas tu orang mengajar Quran kan, dia mengajar hadis ke mengajar apa pun jadi mudah. Dia nampak dah sistem. Pegang kepala dah. Mengajar hadis makin nampak, mengaji apa-apa jadi mudah. Apa? Kepala tu kat dia. Hanya alhamdulillah kan. Baru nampak bila pegang kepala baru nampak rakan, baru nampak so. Jadi mudah ngaji fiqh mudah. Ngaji hadis mudah. Ngaji apa pun jadi mudah sebab Quran ada kita. Tapi kalau kepala tak ada. Walaupun ngaji hadis belok juga. Ngaji apa pun jadi belok sebab kepala tak ada kita. Kan kepala ni mata di situ. Barangkali kita ngaji, dia kepala ni Quran. Mata di situ. Bila kepala tak ada je, nak gimana? Ngaji hadis dah, ngaji fiqh dah tapi hanya tak pergi tempat maksud yang kita nak pergi. Apa? Kepala tak ada kita. Bila kepala ni Quran. Lepas ngaji Quran ni ngajilah apa-apa, takkan lari landasan. Malah nak kata lagu tu. Waktu dia pergi Pakistan dia ngaji hadis tu. Tok guru salah tu. Dia ngaji Quran dulu, betok sahabat ngaji Quran dulu. Lepas anak sahabat-sahabat semua hantar dia ngaji Quran tu baru ngaji lain.
Kita ngaji ada dulu. Salah sebab kepala tu duduk kita. Lepas tu ngaji lah apa-apa. Makna bila kita ngaji apa-apa jangan kita faham. Tak ada. Kalau baru betul ni tak ada menyalahi kepala. Tak ada menyalahi Quran, tak ada. Kalau menyalahi tu, ni barangkali ulama maksud Quran dah bunyi. Semua ulama benar ni dia jaga kepala. Mana semua dia pati kepala. Jadi setiap apa-apa maksud yang menyalahi kepala ni kita tahu dia baru gitu. Tak ada. Tak rugi ngaji Quran ni lama. Kita dulu tamat ngaji ni ngaji. Malah kalau Quran tak habis tak cukup pada betul. Jadi belok juga. Jadi jangan heran kalau orang tak kaji Quran boleh jadi belok tak betul tu sebab Quran tak duduk kepala dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.